kita. Saya nak jawab sikit lah yang tadi tu. Ya. Sejak saya dipecat daripada kerajaan kan, selepas tukar kerajaan pada 9 Mei 2018 sampai hari ni, kita buat macam-macam. Saya bercakap tadi, betul. Kita buat secara sukarela. UMNO tak bayar kita. Dan saya nak beritahu, ribuan yang membantu kita di dalam media sosial, di kalangan ahli-ahli UMNO. Saya tak pastilah beberapa PH kan, kita buat secara sukarela. Dan saya pun pernah bersama dengan PH dulu, bukan PH lah, tapi dengan PKR. Ramai juga yang berjuang, turun naik daripada Perlis datang ke Kuala Lumpur, semua buat dengan sukarela. Kita tak nafikan bila dah ada kuasa, tuan, bila ada kuasa sudah pastilah kita ada kemampuan kewangan untuk membantu. Zaman BN dalam kerajaan pun memang kita ada bantu cyber troopers. Kita nak expect semua orang buat kerja secara sukarela. Saya nak beritahu, ada orang tak tahu. 2-3 hari ni live saya pun tak ada juga kan? Sebab nak cari orang yang boleh memikirkan soalan-soalan. Selama hari ni semua sekali bertugas secara sukarela pun ada time limit dia. Kadang-kadang dia orang ni pun dah tak boleh tahan juga. Kita tak nafikan, tuan. Orang perlu terus bergerak dan perlu terus menjara keluarga dan sebagainya. Jadi insyaAllah saudara, tadi Dato' Sam pun dah bagi hint siapa yang boleh membantu secara sepenuh masa dan sebagainya. Memang kita tak boleh cerita lah kat sini kan, tuan-tuan. Tapi database tuan-tuan telah diambil. Selepas kita ambil database ini, kita akan khususkan tuan-tuan. Kita akan kenal pasti di mana kemampuan, di mana keupayaan tuan-tuan. Tuan-tuan setakat komen dekat Facebook saja ke, ataupun tuan-tuan boleh buat konten, tuan-tuan boleh buat video editing, tuan-tuan boleh buat video yang nilai dia sama macam video-video komersial. So itu pun kita boleh guna pakai dan sudah pasti ya. Kalau kita dah ada kemampuan lagi kan, kita pun dah duduk dalam kerajaan, sudah pasti ada tempat-tempat yang kita boleh channel. Terutamanya kalau ada orang yang boleh menghasilkan video-video pendek, boleh buat gambaran sendiri, dia ada tim dia. Tak semestinya semuanya kena ada setting macam nak buat filem. Setuju. Yang berdalam belanja 10 juta kena dapat 6 rand. Betul tak? Tapi ada yang boleh dengan iPhone dia boleh buat kualiti macam ada satu sekolah baru ni dia buat lebih hebat daripada yang biasa Petronas tadi. So kalau boleh buat macam tu, insya-Allah tuan-tuan. Saya dengan Tengku Nash dengan Dato' Sam, kita akan fikirkan macam mana cara. Kalau nak expect kita bayar semua orang, sudah pasti tak boleh. Tapi kalau misalnya tuan-tuan ada kelebihan tertentu, kan? Kita bagi khusus nanti, tuan-tuan ambil tanggungjawab masing-masing. Kita fikirkan macam mana, dan mungkin kita akan cari macam mana cara kita boleh raih dana dan membantu satu sama lain. Bukan hanya membantu tuan-tuan, tetapi pastikan kerajaan yang sedia ada ni pun dapat dikekalkan. So we help each other. InsyaAllah tuan-tuan. Tadi sahabat kita cerita pasal libatkan ulama. Saya nak beritahu, bukan hanya kita akan libatkan TikTokers, bukan hanya kita akan cuba libatkan influencer. Kita tak ada kemampuan nak bayar influencer macam Perikatan Nasional buat. Influencer yang 1 juta ke atas ni, 4 posting masa pilihan raya 100,000 dia bayar tu tak? Macam saya sebut awal tadi, BN Coms dapat 150,000 untuk keseluruhan kempen pilihan raya. Cuba tuan-tuan bayarkan, macam mana kita nak lawan dia? Tetapi hari ini, saudara, kita akan cari jalan. Kalau boleh, kita nak jadikan tuan-tuan sebagai influencer. Kalau kita boleh jadikan tuan-tuan sebagai influencer ini ada banyak peringkat, betul tak? Mungkin lagi besar tuan-tuan grow tuan-tuan punya
follower, tuan punya likers, kan? Mungkin kita akan pertimbangkan untuk membantu dengan lebih. Daripada kita bazir duit bagi influencer, saudara, lebih baiklah kita bantu orang-orang yang berjuang untuk parti kita. Saya harap benda ni ada dalam pemikiran kawan-kawan kita yang dalam kerajaan. Saya yakin tuan-tuan, saya yakin insya-Allah kita boleh buat. Dan ulama-ulama tu pun sebahagian daripada influencer yang kita dah rancang. Memang kita nak lain daripada artis, kita nak lahirkan lebih banyak tuan-tuan ni jadi artis, kan? Tuan-tuan juga boleh jadi reporter. Kena ingat hari ni tuan-tuan bukan hanya perlu jadi tiktokers, bukan hanya perlu jadi facebookers, tuan-tuan kena jadi reporter. Apa yang berlaku dekat negeri Kedah, kalau siapa yang boleh buat reporting, boleh buat macam Karam Singh Walia ke, dia boleh mengeluarkan cerita bagaimana di zaman pemerintahan Sanusi banyak lombong-lombong haram di keluar, macam lombong rare earth yang hari ini walaupun tak ada kerusakan apa semua, sebenarnya lebih baiklah kita bayar kawan-kawan yang berjuang bersama dengan kita, susah payah bersama ni, daripada kita bayar tiktokers. Jumlah yang kena bayar diorang ni jauh lebih mahal. Lebih baiklah tuan-tuan yang kita akan menjadi influencer selepas itu. Jadi itu ada dalam perancangan kita di peringkat komunikasi UMNO. Kita juga nak engage dengan ulama-ulama, kan? Kalau kita tak boleh dapat ulama-ulama yang nak bersama dengan kita lahirkan ulama-ulama di kalangan anak-anak orang PKR, anak-anak orang UMNO, anak-anak orang PH, kan? Bagi dia orang bercakap. Jadikan dia orang influencer. Betul tak? InsyaAllah tuan-tuan, ini ada dalam perancangan. Nak buat semua sekali satu malam tak boleh, tetapi bantu kami untuk pastikan benda ini dapat kita buat dengan baik. Okay. Terima kasih Ketua Pengan. Saya minta Datuk Sri Satu Iskandar. Dari Dewan Merdeka ke Putrajaya, singgah sebentar di Seri Perdana. Hidup Melaka. Kepada pahlawan sosial media, mari gembleng kekuatan bersama. Tadi sebagainya Norman dah jawab. Yang pertama soal Sabah. Sabah ni saya nak beritahu, ni nasihat yang baik. InsyaAllah nanti saya akan sampaikan kepada paling tidak pun majlis institusi politik setiap minggu. Politik dan kita bincang dengan hati terbuka tentang apa yang dilakukan. Utamanya untuk memastikan dari segi penjelasan kerja sama ada khidmat kepada rakyat ataupun kerja politik itu dapat kita selaraskan. Saya misalnya, saya bagi satu contoh saya sendiri. Sewaktu mengikuti rombongan pertama kali yang Perdana Menteri melawat Sabah, lepas itu ada himpunan hampir 7,000-8,000 penyawat awam, persekutuan dan juga negeri. Jadi Datuk Seri Anwar bermalam, PM bermalam di Sabah. Esok paginya itu Yang Amat menghadap dua itu ziarah itu. Selepas saya hantar beliau balik, saya sendiri pergi ke Kampung Bakuku. Kampung Bakuku ni di Ulu Tenong, dekat 5 jam saya ingat perjalanan. Jadi saya ambil contoh itu merupakan kebiasaan ataupun perkara yang mesti saya lakukan. Dan saya percaya apa yang saudara sebutkan tadi memang satu nasihat yang cukup baik supaya betul-betul kita boleh, misalnya kalau ada acara itu datang lebih awal ataupun balik lewat sedikit untuk program satu rakyat supaya kita dapat sama-sama membantu dan menyampaikan mesej kepada rakyat. Namun saya percaya kali ini mungkin dalam masa 2 bulan ni mereka akan bertumpuan kepada di 6 negeri ini lah. Selepas ini insyaAllah soal peruntukan seperti saya sebutkan tadi, saya percaya antara tujuan utama program ini adalah kena pasti rakan-rakan kita. Dan bila kita kena pasti rakan-rakan kita, saya percaya Polis Senator Datuk Ismail sebagai Timbalan Tentera Jepang Kementerian Komunikasi akan turut sama-sama mengambil peranan bersama-sama dengan
siswa yang menteri. Kita akan selaraskan dari segi messaging. Ini yang sudah lama sebut itu betul lah. Kita kalau boleh nak message yang senada, tapi dengan pelbagai cara. Misalnya kalau sekarang, kalau boleh kita anjurkan program-program yang bersifat turun ke bawah. Saya tak tolak kan kalau boleh di Kedah ni kan, sekali kita susun dalam program demonstrasi di dalam Boleh. demo dekat Mentalun, Sanusi turun, Sanusi betul kan? Considerkan. Kan? Maksudnya Considerkan. tak ada masalah sebab kita mengunjuk rasa. Saya pun dah lama tak turun. Saya minta lah apa ni sekarang ni tak perlu ada permit. Dah hanya maklum daripada pihak polis. Dulu lain kan? Hebat kita dulu kan? Maknanya kita nak rancakkan lagi aksi-aksi itu. Jadi saya dah bagi mesej ni bukan arahan tapi faham. Jadi yang itu penting untuk kita sama-sama dilakukan secara mufakat. Saya bagi komitmen Puan BMO pada sini, our relationship, hubungan kita ni bukan sekadar maknanya rakan-rakan di alam maya, tapi kita nak jadi sahabat di alam maya. Hari ini saya fikir kita gabung semua kekuatan. Yang berhormat menteri sendiri pun ada. Jadi pada saya ini satu permulaan yang baik. Kita dijadualkan 1 jam, tapi kita dah ladak sampai 2 jam. Dan kita isi dengan penuh pengisian hari ini. Ada yang bersifat terbuka, ada yang bersifat fakta. Supaya dalam cara kita menyampaikan mesej, tunjuk pelbagai, saya serah sepenuhnya kepada kebijaksanaan sesudah ini. Ada yang cara lama, ada yang cara baru, tapi mesej mesti kita sampaikan kepada sasaran kita. Jadi saudara-saudari, saya ucapkan sekali terima kasih kepada penganjur, kepada semua yang menjayakan. Kita beri satu tepukan rakan-rakan kita. Ini satu tempat yang baik. Tolong sekali lagi bantu kami untuk maklumkan konvensyen kerajaan perpaduan pada hari Ahad ini. 12 hari bulan malam kita akan ada program hari raya di Kelantan di Kota Baru. Jadi siapa kawan-kawan di luar sana tolong beritahu 12 hari bulan kita jumpa di Kelantan. 13 insyaAllah di Uniza di Terengganu, dan 14 kita akan berhimpun di Gombak selepas daripada convention. Selepas 14 ini kita akan full steam ahead. Saya pernah beritahu pada semua susu politik, kerja di pejabat 30%, kerja di ground 70%. Untuk kita all out kali ini dan jumpa selama mungkin. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.